Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan-rakan taulan, sahabat-sahabat handai yang bersama dengan kita pada malam ini. Saya tahu. Saya awal sikit malam ni sebab kita nak bagi ruang kepada World Cup. World Cup akan berlangsung pukul 11 malam ini, apa orang kata, di antara Morocco dan juga Croatia. Malam ni di antara Morocco dan Croatia bagi merampas tempat yang ketiga dan keempat. Tempat ketiga. Dan kemudian kita akan, that's why kita bersiaran awal. Terima kasih yang berada bersama saya di YouTube, Facebook, yang ada di TikTok, yang mendengar saya di Twitter. Terima kasih yang juga tukar profil kepada profil warna kuning kerajaan YDPA kita, ramai. Saya tanya kawan-kawan saya yang tempat-tempat lain kan, dia kata yang bukan orang politik lah. Saya kata, you all perasan tak yang tukar profil kepada warna kuning ni? Ada perasan, dia kata. Ada apa dia kata? Dia orang tak tahu kan. So maksudnya orang biasa pun perasan. Yang penting bahawa sokongan-sokongan itu telah ada. 19 hari bulan ini marking sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat ataupun dapat majoriti sebagai undi percaya atau tidak. So malam ni saya akan komentar mengenai 90 bilion yang dikatakan akan disiasat oleh SPRM. Juga saya akan komentar mengenai benarkah bahawa dakwaan Muhyiddin Yassin yang perjanjian MOU di antara Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan itu tidak sah menurut daripada segi undang-undangnya. Adakah benar ia tidak sah menurut segi undang-undangnya dan terbatal dengan sendirinya? Benarkah demikian? So malam ni kita akan komen mengenai perkara tersebut. Saya cari dulu nama Muhyiddin Yassin ni. Okey. Jadi kita akan komen mengenai apa yang beliau nyatakan. Okey. Mana punya? So, harap bersama dengan saya supaya kita dapat komentar ini, kita dapat belajar sedikit sebanyak tentang apa orang kata, tentang perjanjian-perjanjian gabungan-gabungan ini dan apa sepatutnya berlaku dan kenapa Muhyiddin sekarang ini berada dalam keadaan yang amat ketakutan sebenarnya. Kan Muhyiddin dan PN sekarang ini berada dalam ketakutan. Dia orang dah tak tahu nak cakap apa, dia pusing sana pusing sini pun tak boleh. Ada yang komen tadi, saya baca sebenarnya komen tuan-tuan, bukan semualah. Kalau Iswardi jadi pengurus TNB ni turun tarif elektrik kan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, telah diumumkan bahawa oleh Perdana Menteri beberapa hari lepas bahawa tarif elektrik tidak akan dinaikkan dalam masa yang terdekat ini. Dengan penukaran pengurusi baru tidak akan dinaikkan dalam masa yang terdekat ini. Jadi insyaAllah kita tidak nampak, mungkin tak turun tapi tak dinaikkan. Dia ada plan sebenarnya, sepatutnya pada hujung tahun ini tarif elektrik dinaikkan. Sepatutnya memang ada perancangan TNB untuk menaikkan tarif elektrik pada hujung tahun ini. Bermula tahun hadapan Januari kita akan dapat tuan-tuan yang berada di Semenanjung lah akan mendapat tarif elektrik baru melalui TNB. Tetapi pengumuman daripada Perdana Menteri beberapa hari lepas bahawa tarif elektrik TNB tidak akan dinaikkan. Saya try cari. Tarif elektrik pengguna domestik dan juga tarif elektrik daripada untuk IKS tidak akan dinaikkan. Okey, saya baca kat sini. Tarif elektrik pengguna domestik dan juga IKS tidak akan dinaikkan, Anwar Ibrahim. Kerajaan memutuskan untuk tidak menaikkan tarif elektrik bagi penggunaan domestik kecil dan juga IKS, syarikat berasas kepertanian serta pengeluar makanan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, cadangan awal untuk menaikkan tarif elektrik itu tidak akan diteruskan kerana enggan rakyat terbeban. Ini siapa yang tidak tahu bahawa kerajaan PAS, Kerajaan Perikatan Nasional sewaktu memerintah, kerajaan Ismail Sabri sewaktu memerintah, telah pun bersetuju untuk menaikkan tarif elektrik pada hujung tahun ini bermula daripada awal tahun depan. Bermula daripada pertengahan tahun ini, dia orang sudah datang dengan persetujuan untuk menaikkan tarif elektrik. Tapi nampaknya perkara tersebut tidak berlaku dalam kerajaan ini. Dia di-hold sementara dan fokuskan kepada dahulu perkara-perkara yang lebih penting seperti taraf hidup masyarakat dan sebagainya. Perkara-perkara sedemikian. Saya tertarik nak komen tentang satu posting berkenaan dengan MAFS perjelas isu telur, kenapa, sebab perlu import bekalan makanan buat masa ini. Jadi saya tak nak
saya tak nak interpretkan apa yang diorang kata. Saya akan ulas di hujung, tapi kita dengar dahulu kenapa MAFS ni Malaysia, pembekal telur Malaysia ni, ataupun lebih fokus kepada sekarang ini, buat masa ini, untuk penyelesaian dalam masa yang singkat kepada import. Dan kenapa saya kata kerajaan sebelum ini gagal menyelesaikan masalah import ini selepas PKP berlaku. So kita baca, lepas itu saya akan komentar mengenai perkara tersebut. Okey. MAFS perjelas isu telur sebab perlu import bekalan. Malaysia dikenali sebagai negara pengeluar telur, negara pengeksport telur. Pengeluaran telur negara pada waktu dahulu telah melebihi 100% sehingga boleh dieksport, lebih kurang 120%. Namun pandemik COVID dan PKP telah menyebabkan permintaan telur menurun dengan mendadak kerana sekolah, hotel, kedai makan, kedai kek dan sebagainya tidak dapat beroperasi. Logiklah, bila tak dapat beroperasi, maka pengeluaran dikurangkan. Kita ingat telur ni bukannya macam benda yang boleh disimpan lama. Once dia keluar, dia kena jual, dia kena pakai. Kalau tak, dia akan busuk. Akibatnya, pengeluar telur terpaksa mengurangkan kos operasinya dan terpaksa mengecilkan pengeluaran. Anak ayam penelur yang baru tidak dibeli. Ramai pekerja mereka dihantar pulang ke negara asal. Pekerja ni dihantar pulang. Kebanyakan anak ayam penelur dibeli dari luar negara. Anak ayam penelur perlukan 2.5 bulan untuk mula bertelur. Pada usia 3 bulan, telurnya bersaiz kecil, saiz C dan D. Kalau kita beli, saiz C dan D. Pada usia 7 bulan, ayam penelur akan dijual sebagai ayam pencen kerana produktivitinya telah menurun. Maksudnya, dia punya hidup dia untuk bertelur ni lebih kurang dalam 5 bulan pertama saja. Apabila negara memasuki fasa pemulihan COVID dan pelbagai sektor ekonomi mula dibuka, permintaan telur mula meningkat. Waktu ini supply kurang, demand meningkat dan kesannya harga telur naik menandak. Itu normal lah, supply and demand kan. Rakyat mula merungut kerana harga telur semakin mahal. Kerajaan terdahulu ambil keputusan kenakan kawalan harga pada telur supaya harga telur tidak naik mendadak. Biasanya kawalan harga hanya dibuat pada musim perayaan, tetapi kerajaan telah mengenakan kawalan harga hingga berterusan hingga sekarang. 80% makanan ayam penelur adalah jagung dan ianya diimport. Sejak setahun lalu harga jagung dunia naik berlipat kali ganda, termasuk masa perang Kroasia dan juga Rusia. Penurunan nilai mata wang Ukraine dan juga Rusia, dan penurunan nilai mata wang kita telah memburukkan lagi keadaan. So import kita jadi mahal. Situasi ini menyebabkan kos pengeluaran telur naik mendadak dan banyak syarikat kecil telah ditutup kerana tidak mempunyai cash flow yang sihat. Kawalan harga menyebabkan pengeluaran telur tidak lagi mendapat keuntungan dan mula menanggung kerugian. Pengeluaran telur negara berkurangan dari 120% kepada hanya 100%. Okey, so bagaimana nak mengurangkan kos ataupun nak mengelakkan kerugian kepada pengeluar? Untuk mengurangkan kerugian pengeluar telur, kerajaan terpaksa memberi subsidi sekitar 200 juta sebulan kepada mereka, atau sekurang-kurangnya 2.4 bilion subsidi setahun. Harga makanan ayam terus meningkat sehingga kini. Subsidi yang diberikan tidak lagi mencukupi untuk menanggung kerugian pengeluar telur. Jadi, pengeluar terpaksa mengeksport telur mereka ke Singapura dan Hong Kong untuk meningkatkan pendapatan syarikat. Situasi inilah menyebabkan bekalan telur dalam negara berkurangan lagi 20%. 20%. Keuntungan dari aktiviti ekspor ini digunakan untuk menampung kerugian yang mereka tanggung kerana menjual telur dalam negara. Ada syarikat telur yang jualannya 20 juta setahun, tetapi untung bersih hanya 20,000. Kalau bagi dengan 12 tak sampai pun 3,000, 4,000 sebulan. Jika kerajaan menghentikan ekspor, makna lebih banyak pengeluar telur akan tutup kedai. Akibatnya bekalan telur dalam negara akan jadi lebih meruncing. Jika kerajaan menambah subsidi, maka lebih banyak wang rakyat akan digunakan untuk membayar subsidi. Dilema ini kita boleh faham dengan mudah. Jika kerajaan menarik balik kawalan harga, harga telur akan naik mendadak. Rakyat dah tentu marah. Apabila kerajaan perpaduan mengambil alih, keadaan telur pada pasaran sudah pun berlaku. Ketiadaan telur di pasaran sudah pun berlaku berbulan lamanya. Tahun hadapan ekonomi dua dijangka akan lebih mencabar. Negara kita pula dijangka tidak pernah mengimport telur. Jika apa-apa berlaku pada pengeluar telur, tempatan dan bekalan terus meruncing, apa plan B negara? Suka atau tidak, kerajaan perlu ada SOP dan pelan kontingensi untuk mengatasi sebarang kemungkinan. Maka idea mengimport telur perlu dicuba supaya negara lebih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Okay? So, yang ini adalah berita lah kerajaan akan mengimport telur. Okay. Dan yang menulis ni Setiausaha Akhbar Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS.
Okey, isu dia macam ni tuan-tuan. Kenapa saya nak sebut benda ni? Number one, macam yang disebut oleh artikel tu tadi, bahawa kalau kita tengok demand and supply, bila demand tinggi, supply rendah, maka harga barang akan naik. Itu hukum demand and supply. Semua kita tahu. Kalau sebab belajar basic ekonomi pun tahu. Bila supply tinggi, demand rendah, maka harga barang akan turun. Itu pun kita tahu. Secara sebelum PKP, sebelum 2020 lah, sebelum PKP berlaku, sebelum COVID berlaku, negara kita adalah negara net exporter, di mana 120% pengeluaran telur berada dalam negara kita, diadakan dalam negara kita. 20% itu dieksport keluar negara dan 100% diadakan, di supply di dalam negara. Jadi kita boleh maintainkan harga tersebut. That is why kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita ada masalah harga ayam, tapi kita tak ada masalah harga telur. Pada perayaannya mesti kita akan kawal harga ayam. Jarang kita dengar kawalan harga telur. Hanya bila PKP berlaku, kita dapati bahawa apabila pekerja asing tak ada, kemudian banyak kantin tak dibuka, kedai kek tak, kita tahu ekonomi basically shut down pada waktu itu. Telur ni tuan-tuan, dia tak boleh bertelur ayam tu hari ni kita boleh simpan 2 tahun, tak boleh. Beras pun kalau kita tahu macam mana beras ke makanan lah secara puratanya, kita tak boleh. Jadi apa yang berlaku, kebanyakan pada waktu tu import pun tak, export pun tak boleh dah, maka dia reduce, so banyak yang tutup. Dan kita kena ingat tuan-tuan, ayam telur ni macam mana dia bertelur? Ini saya interested juga. Nak tahu dulu. So, saya jumpa lah ada seorang doktor dia bidang bergas tua lah. Saya rasa dia menonton saya ni. Saya tanya dia, macam mana ayam telur tu bertelur? Macam mana ayam telur ni bertelur? Yelah, kalau katalah ayam telur ni 1000 ekor ayam telur, matilah jantan tu. Rupanya ayam telur ni dia tak perlu jantan. Dia memang bertelur. Dia secara naturalnya bertelur. Kalau dia perlu jantan, dia jadi anak ayam. Oh, okay. Interestingly. So, dia panggil ayam telur, memang dia bertelur. Dan telur dia tu gunakan untuk telur. Okay. Interestingly. Saya tak tahulah ini dia cakap pada saya. Kalau tipu dia, tipu saya lah kan. Tapi poinnya adalah, sewaktu lepas buka COVID, okay, yang ni yang saya kata kita orang marah dengan kerajaan sebelum ni. Okay. Ini yang kita buka negara bila tuan-tuan? Lebih kurang lah. 2021. Kita ada setahun sehingga 2022. Almost 2 years. Sepanjang 2 tahun ini, pada masa negara itu buka, negara kita buka dalam tempoh 2 tahun ini. Dalam tempoh 2 tahun, daripada lepas kita buka COVID, sehinggalah pada PRU yang lepas, PRU yang baru kita hadapi 2022 ini. Apa yang kerajaan sebelum ini telah lakukan untuk memastikan kejaminan makanan, terutama dalam isu telur. So, bila Mat Sabu import telur, dalam keadaan dia mengambil alih keadaan telur tak cukup, 2 tahun, setahun lebih lah, diberi oleh kerajaan sebelum ini untuk menyelesaikan masalah telur, tak berjaya. Okey, dia macam mana? Kenapa tuan-tuan? Now, dia conundrum ataupun dia punya dilema dia macam ni. Untuk nak sustainkan kos yang ada, pengeluar telur ni terpaksa ekspor telur. So, daripada kita dulu 120%, sekarang 100%. Katalah kita ada 100%, cukup sebenarnya telur tu untuk, penduduk negara kita. Cukup. Tapi kalau dia hanya setakat jual dalam negara, dia tak ekspor, dia tak maintainkan pasaran ekspor tu, dia tak akan boleh tanggung kos. Kerana apa? Bekalan makanan yang mula meningkat. Bukan setakat makanan, dia orang tak sebut tadi. Makanan satu hal. Tetapi ubat-ubatan. Ayam ni dia ada ubat-ubatan dia. Kos untuk menanggung. Kos pekerja dia meningkat. Dan ini sebenarnya diselesaikan sebelum ini. Bukan kerajaan sekarang ini. Jadi sebelum ini kerajaan ni tak address benda ni. Kerajaan sebelum ini tak address benda ni. So dalam isu itu, nak tak nak untuk menanggung kos, yang mana dah tutup, yang mana yang buka ni, dia terpaksa ekspor. So daripada 100%, 80% saja untuk kegunaan pasaran tempatan. 20% atau mungkin lebih dia terpaksa ekspor ke Singapura, ke Hong Kong untuk tanggung kos yang dia ada. So bila dia ekspor tuan-tuan, so 80% tak cukup. Saya kata tadi demand and supply punya rules. Bila supply kurang berbanding dengan permintaan, pengeluaran ataupun supplier itu kurang berbanding dengan permintaan, maka harga naik. Jadi untuk menampung harga naik itu, kerajaan letak subsidi. Tak subsidi makanan, letak subsidi kos. Okey, dia turunlah. Tetapi tak boleh nak tampung. Sebab kita memerlukan 200 juta sebulan, lebih kurang 2.4 bilion setahun. Tak boleh.
So nak tak nak kita kata dalam tempoh itu pengeluaran kena dia kalau kita tengok ayam tadi kan 3 bulan, 6 bulan, 5 bulan dia dah start mula bertelur kan, lepas masuk ke nak sampai setahun dah jadi ayam pencen. Kena ambil ayam balik and process. Dia quickly, dia secara cepat. Dia bukan macam lembu kita pelihara 2 tahun Tak ada. Ayam ni very quick. Kalau tuan-tuan perasan ayam daging lebih kurang 30 ke 60 hari dia orang dah boleh jual. Daripada dia menetas kepada dia boleh jual. Terima kasih. Kepada dia boleh jual tu lebih kurang 30 ke 60 hari je dah boleh jual. Terkejut kan? Tapi itu memang proses ayam dan telur dalam negara kita. Telur lagilah orang kata dalam tempoh tersebut. Now, isu dia. Apa isu dia tuan-tuan? Isu dia apabila sekarang ini kita pegang, kita dapati telur masih kurang. Telur masih lagi kurang. So macam mana? Apa yang kita kena buat? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada di tempat Mak Sabu, ini bukan nasihat Mak Sabu. Mak Sabu ni dia masuk-masuk, dia dengar apa masalah kita ni. So dia hanya luluskan polisi. Macam mana nak selesai masalah? So, terima kasih banyak. Nak selesaikan masalah ini adalah dia kena import. Kita bukanlah tak pernah. Kita bukan importer untuk telur. Kita tak pernah, tak ada dalam aktiviti kita import telur. Tapi untuk nak kurang ataupun at least maintainkan harga, sekarang ni saya tengok tadi 45 sen untuk grade A, kita terpaksa import. Sebab saya kata tadi lebih kurang, kalau betul kiraan saya, 80% je pengeluaran ada dalam negara. 20% lagi luar negara. Terima kasih siapa bagi ni? King. Terima kasih King. 20% terpaksa dieksport untuk nak menampung yang 120% dulu yang kita tengok. So 20% dia terpaksa import balik. Tapi kita bukan beli daripada negara seperti Singapore. Kita kena beli at a cheaper rate. Now itu temporary solution. Itu penyelesaian sementara. Kenapa perlu penyelesaian tersebut? Kalau tak, korang kata menteri tak buat kerja. Apa ni dah jadi menteri, barang semua masih lagi harga mahal telur. Jadi siapa-siapa yang letak gambar telur dekat situ, memang dia tak faham lah benda ni. Yang salahnya, yang korang kata letak gambar telur dekat dalam TikTok lah, yang tempat lain tak ada. Yang letak gambar telur kat dalam TikTok ni, salahnya korang. Sebab apa saya kata salah korang? Sepanjang daripada lepas buka PKP tu, sampailah sekarang, banyaknya King, terima kasih King. Sampailah masa Kerajaan Pakatan Harapan take over, korang buat apa? Untuk nak menyelesaikan masalah kelompangan, kesenjangan di mana jumlah yang nak orang kata kekurangan di dalam pasaran itu 100% itu, sehingga ada yang terpaksa dieksport. Kekurangan itu kerajaan sebelum ini buat apa? Jadi bila dia letak gambar telur tu, sebenarnya dia baling telur tu kat muka dia sendiri. Sekurang-kurangnya Mat Sabu, walaupun kau kutuk dia macam-macam, dia selesaikan kelompangan 20% itu. Saya sebut 20% lah, saya agak je. Dengan cara dia eksport, dia import. Dia import telur tersebut. Of course, dia kena cari harga yang sama atau kurang lah. Untuk nak tampung kelompangan. Kalau tidak, harga telur akan lagi meningkat naik. Tu saya kata, nak tanam telur. Nak ayam nak bertelur ni tuan-tuan, dia bukan macam, orang kata kalau kita ada binatang lain kan. Even kalau rabbit saya pun, berapa 9 bulan, tak sampai setahun pun umur dia dah boleh beranak. Kalau tak silap saya lah, saya tak pernah pastikan. Ayam lebih kurang 3 bulan, macam yang saya baca artikel tadi, 3 bulan dia dah boleh bertelur dah. Tapi kita lepas tu masuk tak sampai setahun dia dah jadi ayam pencen dah. So nak kena ada constant supply. Dia cepat tuan-tuan, cepat, constant supply. Dan dia bukan main sekor 2 sekor. Saya pernah jumpa seorang peternak ni, dia B40. Saya tanya dia, ayam ada berapa? Ada 40,000 ayam. Tapi dia penternak B40. Dia ambil kontrak farming. 40,000 ayam dia seorang. Dia student saya lah. Masa tu saya mengajar tentang bisnes kan, tentang perniagaan. So dia cerita, saya tanya bisnes apa buat kak? Dia kata saya ayam daging, dia kata ayam daging. Oh, ayam daging ambil daripada telur, ambil daripada anak dia. Kemudian dia jaga, by the time umur dia mature, certain age, dia akan jual kepada satu, dia tak sebutlah syarikat mana, tapi saya agak-agak mungkin KFC ataupun Ayam Mas. Saya tanya berapa ayam dia ada? 40,000 dia seorang. Itu baru dia. 40,000 bukan satu jumlah yang banyak tuan-tuan. Jangan kata, banyak tak. Itu tak banyak. Terima kasih King. Banyaknya King. Terima kasih.
Kan? So, saya nak bagi tahu tuan-tuan. So, dekat situ, kalau kita lihat, daripada sini, baru kita faham, oh, kenapa kita kena import? Now, dia bukan masalah import, tuan-tuan. Isunya, adakah kerajaan akan terus import? Sebab itu, untuk kita nak selesai, sekurang-kurangnya Mak Sabu ada plan. Okey, pertama, kita kena brace the impact. Sekarang ini, kita kekurangan. Macam mana kita nak jangka masa pendek, selesaikan kekurangan ni dahulu. Lepas itu, kita kena fikir long term plan. Kena kembalikan sebagaimana sebelum PKP, di mana kita adalah net exporter untuk telur. Kita kena produce more than 120%. So, salah satunya, keterjaminan makanan ni, sekarang ini kita kena fikirkan macam mana cara nak tanam jagung sendiri. Kena ada pemprosesan makanan ayam sendiri yang mana sesuai untuk ayam yang bertelur. Untuk menghasilkan grade yang bagus, makanan tu sangat penting. Ni saya nak cerita. Saya ni, passion saya sebenarnya dalam penternakan juga sebenarnya. Saya banyak membaca. Tuan-tuan perasan ni saya ceritalah. Antara ikan terubuk yang paling sedap, saya orang Sarawak, antara ikan terubuk sedap, ikan terubuk lingga dan juga ikan terubuk daro. Bukan daro. Nama tempat tu Daro dekat Sarawak. Now, ikan terubuk Daro ni, saya pernah pergi Daro, saya tengok makcik tu jual tepi jalan je. Saya tanya dia, makcik sekor berapa? RM70. Saya tanya orang Daro, memang itulah harga dia. So, saya beli 2 ekor. Kemudian, saya biasa makan ikan terubuk yang biasa jual kat pasar-pasar tu kan. Bila saya sampai kat satu kedai, saya beli fresh, saya sampai kat satu kedai, saya minta makcik kedai tu makan, dia masak, bukan sebab masakan dia sedap. Ikan tu memang sedap. Saya nak cerita. Kemudian bila saya kaji, rupanya air di kawasan Daro dan juga kawasan Lingga ni, dia punya air dia lain, tuan-tuan. So, air, arus, pH, chemical yang ada dalam tempat tersebut, macam mana dia pertembungan sungai dan laut sebagainya, semua itu memain peranan kesedapan ikan tersebut. So, saya bertanya dengan seorang profesor yang pakar dalam pemakanan haiwan-haiwan ni. Dia kata, even pemakanan, ialah diet kan, diet kita pun tahu. Diet binatang-binatang ni sangat penting untuk menentukan stamina dia, menentukan hasil daging dia, untuk menentukan menghasilkan susu yang baik, telur yang baik dan sebagainya. Tuan-tuan tahu kenapa daging wagyu tu mahal? Pergi kaji, pergi tengok YouTube. Saya suka tengok wagyu Jepun tu. Wagyu beef tu. Kenapa wagyu tu mahal? Tuan-tuan tengok, bukan setakat environment dia. Pasir yang dia guna, pasir untuk lembu tu pijak dan lembu tu baring, dia bukan baring macam kita, dia nak berehat tu, pasir tu special sebab dia tak nak lembu tu stres, tuan-tuan. Pasir tu pun special. Ini kan pula orang kata apa, benda-benda lain lah, pemakanan dia, makanan. So, untuk menghasilkan khasiat-khasiat tersebut. Poin saya adalah, balik kepada cerita tadi, orang kata, alah setakat ayam is baling je lah, apa-apa makan, apa sampah-sampah boleh kita bagi dia makan. Betul. Ayam ni kita baling lah, apa pun dia makan, jadi hidup je. Tapi kualiti yang nak dihasilkan, kualiti apa? Itu poin saya. Kualiti apa yang nak dihasilkan? Yang itu yang kajian-kajian ni dah dibuat dah pun. Bukan benda baru. Dan mereka tahu apa yang dia orang boleh bagi. Apa yang dia orang nak hasilkan. So, akhirnya tuan-tuan, kita nak quality produk. Nak quality produk, kena ada quality pengeluaran. Nak quality pengeluaran, demand makin tinggi sekarang ini. So, demand makin tinggi, kita tak boleh meet. Soalan saya, sepanjang setahun lebih tu, apa kerajaan sebelum ni buat? Nak selesaikan masalah telur ni, apa yang kerajaan sebelum ni buat? Tiba-tiba, bila datang Mak Sabu, dia selesaikan dengan short term cara import, kemudian kena fikir long term dengan cara selesaikan masalah ini. Korang kutuk Mak Sabu. Ni siapa yang letak ikon gambar telur? Gunakan hujah ini lepas ni, okey? Gunakan hujah ini. Okey. Ada nama baru bagi Muhyiddin Yassin. Dia bukan Mak Sembam lagi sekarang ni lah. Dia ada nama lain. Okey. Saya kejap lagi saya akan komen, tapi sebelum itu kita sentuh sedikit berkenaan dengan hari tu adalah orang PAS kata. Dia kata, dia kata, mana korang sebut 600 bilion? Tak ada siasatan 600 bilion pun. Nampak sangat korang ni, bodoh sangat. Dia kata, tak tahu. 600 bilion tak ada pun. Fitnah, dia kata. Okey, kejap. Ayam kampung makan taik manusia, sedap dagingnya dia kata. Ayam kampung akak cuba beli. Sekilo berapa? Okey. So, SPRM telah mengeluarkan satu kenyataan.
Dia kata, tak ada lah, mana ada 600 bilion. Penipu, fitnah je korang ni. Bukan 600 bilion, 92 bilion. 430 bilion bukan dana kerajaan. Okey. Suruhanjaya Pencegah Rasuah mengesahkan sudah menerima butiran berhubung pecahan dana pakej rangsangan. Pecahan dana pakej rangsangan ekonomi yang dibelanjakan kerajaan pada 2020 dan 2021 berhubung pengurusan COVID daripada Kementerian Keuangan. SPRM dalam kenyataan hari ini, fokus siasatan kini terarah kepada 92 bilion membabitkan dana kerajaan daripada nilai dakwaan penyelewengan yang beranggarkan 600 bilion. Siasatan awal mendapati jumlah peruntukan terbabit dianggap berjumlah 530 bilion. Berdasarkan jumlah itu, 92.5 bilion adalah dana kerajaan, manakala 437.5 bilion daripada bukan kerajaan. Justru fokus hanyalah kepada 92.5 bilion. Ialah mana datang yang lebih-lebih tu? Antaranya duit KWSP lah. Itu dia orang kira sekali. So duit KWSP tuan-tuan dan puan tu dikira sebagai alat dana bantuan tu lah sebenarnya. Kalau dikira-kira makan ratus bilion juga. Contoh. Kemudian pinjaman-pinjaman daripada kerajaan sebagainya. Tak kisahlah. Alah Is, nampak? Jadi kau mengaku lah fitnah. Bukan 600 bilion. 90 bilion. Dia umpama perompak ni pergi rompak bank tuan-tuan. Dia pergi rompak bank. Dia pergilah rompak bank. Dalam bank tu ada 100 juta contoh je lah. Tapi dia tak ambil 100 juta. Dia ambil 10 juta je. Dia rompak tu 10 juta. Dia bawa lagi. Wartawan keluar. Dilaporkan bahawa membabitkan rompakan hampir 100 juta ringgit. Rompakan hampir 100 juta ringgit. So disebut jumlah yang ada dalam bank tersebut. Bila kena tangkap, dia kata kami tak bersalah. Pencuri tu kata, kenapa? Yang kamu kata 100 juta dalam surat khabar semua 100 juta, kami rompak 10 juta je. Dia tak kisahlah 100 juta ke 50 juta ke 10 juta ke 1 juta ke, yang penting rompakan. Jumlah tu tak penting, yang penting perbuatan rompakan. Kita sebut 600 bilion tu jumlah berpotensi untuk dirompak. Bila disiasat, potensinya pada 90 bilion. Mungkin pada 90 bilion bukan 90 bilion pun, tetapi ada pecahan rupanya. Oh, dia ada jumlah ini, dia ada jumlah ini, dia ada benda ini yang tak cukup, dia ada benda ini yang tak cover, dia ada benda ini rupanya, dia ada benda ini rupanya. Yang itulah sebenar hakikat yang kita nak tengok dan kita kena siasat. Ada yang komen tadi, saya baca komen dia kata, kerajaan ini kerajaan yang kejam dan zalim kerana membalas dendam dengan mencari kesalahan-kesalahan kerajaan sebelum ini. Dia macam inilah. Kalau tak salah, kenapa takut? Kalau tak salah, kenapa takut? Kita ada mahkamah. Lawan kat mahkamah lah. Kalau kamu tak ambilnya, kamu takut tu kenapa? Itu je. Kalau dah tak salah, takutnya kenapa? Sebab siasatan yang dilakukan ini bukan sekadar kepada jumlah itu 90 bilion. Bukan satu jumlah yang sikit tuan-tuan. Just to put into perspective, lebih kurang, dikatakan Najib membelanjakan 4 bilion untuk pilihan raya ke-14 dahulu. Najib. Bayangkan 90 bilion cukup ambil 5 bilion. Sebab itu Anwar Musa kata bahawa masa Sabah dulu tak ada duit, UMNO tak ada duit. Muhyiddin Yassin keluar berpuluh-puluh juta. Saya jumpa Muhyiddin Yassin dekat bilik dia kata. Dia keluar puluh-puluh juta. Lepas tu Anwar Musa kata, tak ada, saya tak pernah cakap. Padahal dia ada video dia cakap macam tu kan. Tapi poinnya adalah duit tu keluar. Puluh-puluh juta. Kan walaon macai ni, jangan kata puluh juta, ratus ribu dia tak pernah tengok. Tak mustahil kita kata tuan-tuan. That's why kajian, that's why siasatan itu dibuat. Sabarlah. Baru siasat. Kita tengah nak siasat lah ni, sabar. Nanti akan ada masa dan ketikanya. Okay? Akan ada masa dan ketikanya. Sebab itu, sabar. Ini kenapa? Macam saya kata lah, yang rasa macam tak sabar sangat nak kena tangkap ni, kenapa? Kenapa rasa macam tak sabar sangat nak kena tangkap? Relax lah. Okay. So, habis kat situ, saya nak komen sikit berkenaan dengan kenyataan Abah hari ni. Dia bukan kata Abah. Dia orang ada nama dia. Apa nama dia? Berkenaan dengan komen beliau mengatakan bahawa MOU itu tidak sah. Saya akan komen mengenai perkara tersebut. Kejap. Okay. Alright.
Muhyiddin Yassin hari ini menyatakan bahawa MOU itu tidak sah. MOU seolah-olah menunjukkan Anwar tidak yakin. Okey, kita baca. Okey. Perjanjian Mufakatan Kerjasama MOU antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan pemimpin parti politik hanya membuktikan pengurusi PH itu tidak yakin dapat meraih sokongan majoriti di Parlimen dalam undi percaya pada Isnin ini, dakwa pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Dia membangkitkan klausa dalam MOU itu yang memaksa ahli Parlimen daripada parti kerajaan mengosongkan kerusi mereka jika mereka tidak menyokong Perdana Menteri dalam usul berkaitan undi percaya, rang undang-undang pembekalan atau sebarang unsur berbentuk prosedur. Kata Muhyiddin, klausa sebegitu tidak ditetapkan dalam mana-mana perjanjian atau undang-undang sebelum ini. Perjanjian yang tidak berperlembagaan ini menunjukkan seolah-olah Perdana Menteri tidak yakin beliau akan mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen. Sekiranya beliau yakin, maka tidak perlulah beliau mengambil tindakan yang tidak berperlembagaan ini. Lebih daripada itu, saya bimbang sekiranya perjanjian itu dianggap tidak sah, maka kerajaan pimpinan PH akan memaksa ahli-ahli mereka mengundi usul-usul atau rang undang-undang lain pada masa akan datang, termasuk yang berkaitan dengan pindaan perlembagaan, katanya dalam kenyataan hari ini. Kita akan baca kenyataan tersebut sebentar lagi secara verbatim. Tapi saya nak ulas kat sini lah. Dia masalahnya tuan-tuan, dia bukan masalah kalau saya terfikir satu perkara tadi. Sebelum kita pergi kat tu, dia isu dia, kalau kau tak kacau, kita takkan buat measures macam ni. Kita tahu Muhyiddin ni, Perikatan Nasional ni, PAS ini, Bersatu ini, ada sejarah. Terbukti di Sabah, terbukti sewaktu kerajaan Sheraton jatuh dahulu. Terbukti sewaktu kerajaan Sheraton jatuh dahulu, di mana mereka menggunakan pelbagai taktik, ugutan, tawaran keuangan, tawaran jawatan, semata-mata nak menjatuhkan kerajaan. Kalau negara kita negara yang baik, yang kita lawan tu orang yang baik, orang yang tak akan kata dan tak buat benda-benda yang jahat, kita tak buat perjanjian-perjanjian macam ni. Betul tak? Sebab kita tahu orang tu jahat lah, maka kita kena buat perjanjian macam ni. Kita kena atur perkara macam ni. Kita kena tutup semua ruang dan lubang untuk mereka nak buat onar untuk menjatuhkan kerajaan YDPA ni sekali lagi. Itu sebab dia. Tidak ada dalam sejarah satu pengkhianat yang mensabotaj negara kecuali Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin ni adalah satu manusia yang muka innocent gila, tuan-tuan. Muka innocent gila. Tapi dia boleh jatuhkan negara dan dia buat muka tak bersalah. Seolah benda yang dia buat itu benda yang betul. Dia jatuhkan negara ni banyak kali. Dia, kalau kita nak cerita, kita kena ingat dia cuba jatuhkan siapa? Najib. Dia cuba jatuhkan Najib. Konon-konon dia memanglah dia 1MDB. Tapi dia gunakan 1MDB itu konon-kononnya dia sekarang ini membela rakyat. Padahal dia dah tahu cerita 1MDB ni lama. Tapi kenapa pada tahun 2016 tiba-tiba keluar 1MDB? Kenapa? Sebab pada tahun 2016 dia nak jatuh, dia timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pelajaran. Dia nak jatuhkan Najib pada waktu itu. So dia gunakan 1MDB, kononnya Najib ni tak boleh pakai. Cuma pada masa itu silapnya Najib ni lagi powerful daripada dia. So dia terkeluar. Lepas dia terkeluar, dia tarik beberapa orang termasuk Mahathir, dia bentuk bentuk kerajaan, membentuk Pakatan Harapan, bentuk parti, menang. Apa dia buat? Pengkhianatan kali kedua, dia bawa orang-orang UMNO lompat ke dalam Bersatu. Kita larang, kita marah pada waktu itu. Termasuk Rafizi Ramli lah. Kan? Kita kata kenapa nak kena ambil orang yang melompat? Oh tak apa, tak ada masalah. Lompat pada kami tak apa. Yang kedua. Kemudian 2020 dia khianat sekali lagi, tuan-tuan. Dia jatuhkan kerajaan. Kerana apa? Cita-citanya nak jadi Perdana Menteri. Sebab itu, kenapa dia lawan pada waktu itu? Kenapa dia beria-ia lawan dengan Najib? Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Oh, siapa telefon aku ni? Tak tahu tengah live. Kan? Sorry, tengah live. Tak tahu dia tengah live ni. Kan? Sebab pada waktu itu dia nak jadi Perdana Menteri. Zaman Najib nak jadi Perdana Menteri tak dapat. Naik Pakatan Harapan, ingatkan dia boleh jadi Perdana Menteri. Jauh. Selepas Mahathir, rupa-rupanya Anwar Ibrahim. Tak boleh juga. So dia jatuh kerajaan, konon-kononnya dia tak serela, tak sanggup. Dia jadi Perdana Menteri. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia kena khianat. Apa berlaku pada Sabah? Tuan-tuan ingat apa berlaku pada Sabah? Jatuh Sabah. Jatuh Sabah. Siapa yang punya punca, tuan-tuan? Jangan pernah lupa benda-benda ni.
Kerjasama siapa pada waktu itu? Duit mana? Anwar Musa sebut. Puluh juta keluar daripada Muhyiddin Yassin untuk bantu UMNO di Sabah. Pada pilihan raya negeri Sabah. Muhyiddin Yassin. Perikatan Nasional. Kerajaan yang PAS kerjasama sekarang ini. So, bila dah itu berlaku semua, jatuh. So, sekarang ini, saya kata, saya pernah cakap benda ni. Nak lawan dengan orang jahat, kita kena fikir macam orang jahat. Kita boleh buat, tak payah buat jahat, tapi kita kena fikir orang jahat tengah rancang apa, tuan-tuan. Apa orang jahat ni? Kita ada rumah ni. Apa yang orang jahat boleh masuk? Oh, kunci kena betulkan, pagar kena letak ni, semua. Kita kena pasang. Kita kena pasang pasak sekeliling supaya orang jahat tu tak boleh masuk. Tak boleh masuk dah, macam-macam cara. Dia nak jatuhkan kerajaan kita, dia sebar fitnah, dia cuba masuk melalui UMNO, nak jatuhkan Zahid presidensi dan sebagainya. Semua kita dah potong, kita dah cantas. So sekarang ini kita letak padlock baru, dinamakan ataupun kunci baru, kita namakan sebagai apa, tuan-tuan? Kita namakan sebagai perjanjian sefahaman. So saya baca tentang untuk perjanjian ini, saya baca, dan tuan-tuan boleh nilai sendiri. Sebelum itu Haji G kata, ni kita baca tentang kenyataan Haji G, pengerusi baru yang menggantikan bukan Haji G, Ronald Kendi yang menggantikan Haji G. Kita baca kenyataan beliau. Haji G hilang keabsahan sebagai pengerusi GRS, MOU tidak sah. Naib Presiden nombor 1 Ronald mendakwa Haji G tidak lagi mempunyai keabsahan untuk kekal sebagai pengerusi GRS. Justru, kata Ronald, perjanjian MOU bersama Pakatan Harapan yang ditandatangani oleh Haji semalam tidak sah. Saya menegaskan bahawa Haji G yang dilantik sebagai pengerusi GRS atas kapasiti beliau sebagai Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Sabah sebelum ini tidak lagi mempunyai keabsahan untuk kekal sebagai pengerusi GRS oleh kerana beliau mengambil tindakan keluar dari Bersatu. Oleh itu, keahlian beliau dalam GRS kini hanyalah sebagai ahli individu dan kedudukan beliau sebagai pengerusi hendaklah diputuskan semula oleh Majlis Tertinggi GRS. Betul, saya setuju. Saya tak menafikan tentang Haji G ni. Okay, so perkara ini diorang kena settlekan, GRS kena settlekan. Dan kedudukan, sebab GRS ni agak complicated, tuan-tuan. Dia yang menyertai GRS ni adalah Bersatu. Dilantik daripada Bersatu itu pengurusinya Haji G. Isunya, Haji G dah keluar Bersatu. Adakah dia boleh kekal sebagai pengurusi? Kerana macam saya kata, yang menyertai gabungan parti ni bukan individu. Yang menyertai gabungan parti ni adalah parti. So, bila anda telah keluar daripada parti tersebut, bolehkah anda dianggap sebagai sebahagian daripada gabungan tersebut lagi? Ataupun hanyalah plus? Itu persoalan yang JRS kena selesaikan. Dan memorandum itu tidak sah, kata Ronald tadi, kerana Haji G sign. Saya jawab, memorandum itu tidak tetap sah. Walaupun dia salah seorang yang menandatangani perjanjian tersebut, tetapi dia hanyalah salah satu daripada penandatangan perjanjian tersebut. So, ketiadaan salah satu daripada penandatangan tidak menjadikan the whole agreement itu null and void. Tidak menjadikan keseluruhan perjanjian itu terbatal. Hanya dialah sebagai pengurusi JRS tidak tertakluk kepada dia. Dan mungkin undang-undang itu tidak tertakluk kepada ahli-ahlinya. So, mereka berkemungkinan tidak wajib nak mengikuti perjanjian tersebut. Tetapi adakah mengatakan mereka tidak boleh menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Boleh. Kan? Mungkin aplikasi undang-undang ataupun implikasi yang mana mereka lompat parti kalau tak ikut dan sebagainya, itu mungkin tidak terikat kepada mereka kalau dia dapati bahawa Haji G tidak ada kuasa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Betul, saya setuju. Yang ini JRS kena settlekan dulu. Sama ada Haji G itu kekal sebagai pengurusi atau tidak dan mempunyai kuasa atau lokus untuk nak menandatangani perjanjian itu atau tidak. Itu saya setuju. Tetapi untuk mengatakan bahawa perjanjian itu seluruhnya batal hanya kerana Haji G sebagai penandatangan tidak sah, maka itu juga bagi saya adalah tertolak. Dan membawa saya kepada poin yang cuba disampaikan oleh Muhyiddin Yassin pada hari ini. Okey, saya bacakan. Saya kena besarkan sikit, tuan-tuan. Okay.
Okay. Sorry. Bolehlah, kita baca macam ni. Okey. Saya baca. Kenyataan media. Perjanjian persefahaman gabungan-gabungan parti dalam kerajaan pimpinan Pakatan Harapan tidak berperlembagaan, unconstitutional. Saya memandang serius perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh Pakatan Harapan yang mewajibkan ahli-ahli Dewan Undangan ahli-ahli Dewan Rakyat dari parti masing-masing mengundi usul-usul tertentu di Dewan Rakyat, termasuk undi percaya kepada Perdana Menteri, yang mana kegagalan mereka berbuat demikian akan menyebab mereka kehilangan kursi parlimen yang disandang. Kita dah ulas benda ni malam tadi. Perjanjian ini adalah bercanggah dengan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan yang menghendaki ahli Dewan Undangan Negeri mengosongkan kerusi hanya apabila mereka melompat parti. Undang-undang lompat parti tidak menghalang hak dan kebebasan ahli Dewan Rakyat mengundi di Dewan Rakyat. Tidak ada mana-mana bahagian dalam Perlembagaan Persekutuan yang menghendaki seorang ahli Dewan Rakyat mengosongkan kerusinya jika beliau tidak menuntut arahan parti dalam pengundian mana-mana usul atau rang undang-undang. Malah hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Penyata Jawatankuasa Pilihan Khas menimbang rang undang-undang perlembagaan nombor 3/2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Undangan Negeri bertukar parti. Butiran 21.3 dan 21.2 penyata ini menyebut Jawatankuasa mengambil maklum pandangan ADR, ahli Dewan Rakyat yang tidak mengundi mengikut arahan parti, crossing the floor, dianggap bertukar parti adalah tidak berperlembagaan kerana ADR mempunyai hak kebebasan di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk mengundi di Dewan Rakyat. Jawatankuasa bersetuju bahawa tindakan ADR yang mengundi bertentangan dengan arahan parti politik di Dewan Rakyat atau crossing the floor adalah tidak dianggap bertukar parti dan tidak terhenti menjadi ADR. Maka berdasarkan peruntukan dalam perkara 49A Perlembagaan Persekutuan dan Penyata Jawatankuasa Pilihan Khas yang disebutkan di atas, saya percaya perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh parti-parti gabungan dalam kerajaan PH adalah tidak berperlembagaan dan tidak sah. Perjanjian yang tidak berperlembagaan ini menunjukkan seolah-olah Perdana Menteri tidak yakin beliau akan mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Sekiranya beliau yakin, maka tidak perlulah beliau mengambil tindakan yang tidak berperlembagaan ini. Lebih daripada itu, saya bimbang sekiranya perjanjian ini dianggap sah, maka kerajaan pimpinan PH akan memaksa ahli-ahli Dewan mereka mengundi usul-usul atau rang undang-undang lain pada masa akan datang, termasuk yang berkaitan dengan pindaan perlembagaan. Oleh kerana, seperti mana yang didakwa oleh Perdana Menteri, beliau telah pun mempunyai sokongan 148 ahli Dewan Rakyat, iaitu genap majoriti 2/3, yang membolehkan pindaan perlembagaan dibuat. Sekiranya perjanjian persefahaman yang berunsurkan diktatorial ini dianggap sah, maka tidak mustahil pindaan perlembagaan yang bertentangan dengan naluri atau conscience ahli-ahli Dewan Rakyat dan nilai masyarakat negara ini akan diluluskan oleh Dewan Rakyat secara paksa. Rakyat Malaysia tentunya tidak mahu pilihan raya yang diadakan secara bebas, adil dan demokratik akhirnya menghasilkan sebuah kerajaan yang tidak demokratik. Saya rasa dia tengok live saya kot, atau budak-budak dia tengok live saya kan. Okey. Now, jawab soalan ni tuan-tuan. So, benar ke dakwaan bahawa this is unconstitutional? So, therefore undang-undang ini tidak sah. Nak menjawab soalan ini mudah je. The only person yang boleh mengatakan undang-undang ini tidak sah adalah mereka yang terkesan dengan undang ataupun perjanjian ini. So, Muhyiddin Yassin bukanlah orang yang menandatangani perjanjian tersebut. Untuk mengatakan sama ada perjanjian ini constitutional atau tak constitutional, perlulah mereka yang terkhilaf, mereka yang terkesan dan terkena yang berada di dalam perjanjian tersebut mengadakan atau meminta supaya diadakan review kepada perjanjian tersebut. Baru boleh ditentukan dia constitution atau tidak. Okey? Itu yang pertama. So, sekiranya Muhyiddin Yassin nak kata, dia nak bagi pendapat dia, perjanjian ini tidak constitutional, dia melanggar perlembagaan, unconstitutional, is therefore void dan sebagainya, itu pendapat peribadi dia. Tak ada isu.
Dalam negara demokrasi, dia nak mengurungkan pendapat dia, tak ada masalah. Tetapi persoalan, boleh tak dia bawa perkara ini ke mahkamah dan mencabar mencabar perjanjian tersebut? Jawapannya tak. Sebab dia bukannya parti tu, dia bukan privy to the contract. Dia bukan parti yang menandatangani perjanjian tersebut. The only people yang boleh menandatangani perjanjian tersebut, atau yang boleh challenge perjanjian tersebut, yang boleh mencabar keabsahan perjanjian tersebut, adalah mereka yang berada di dalam parti yang menandatangani perjanjian tersebut. UMNO, JRS, PH, even dalam warisan umpamanya, PBM, mereka boleh. Mereka boleh. Dan kalaupun dianggap tidak berperlembagaan, yang tak akan terikat dengan perjanjian tersebut adalah yang mana yang mencabar. Kerana terbuka kepada individu di dalam kumpulan tersebut, di dalam perkumpulan tersebut untuk nak menandatangani, nak buat internal agreement di kalangan mereka. Dia tidak akan jadi berperlembagaan kalau sekiranya tiba-tiba Perdana Menteri kata, dengan ini saya akan melaksanakan satu undang-undang, di mana undang-undang itu siapa tak setuju dengan saya, maka kamu semua akan jatuh jawatan sebagai ahli parlimen. Yang tu tak boleh. Yang bukan kita tak boleh. Yang tu Muhyiddin Yassin boleh cabar di mahkamah. Dan dia boleh anggap benda itu tak konstitusi dan boleh dicabar. Boleh dijatuhkan. Benda itu boleh dianggap unconstitutional. Sekarang ini perjanjian itu di kalangan mereka. Di kalangan kumpulan ini. Bukan untuk Muhyiddin Yassin. Bukan untuk PAS. Bukan untuk Bersatu. Bukan untuk kumpulan ini. Dia untuk kumpulan mereka. Dia boleh bagi pendapat terpulang kepada dia. Tetapi constitution atau tidak constitution hanya kepada individu di dalam kumpulan tersebut. Bukannya kepada Muhyiddin Yassin. Itu yang pertama. Now, kedua, dia kata, jadi, therefore, kalau sekiranya ada perkara-perkara dalam perlembagaan yang Perdana Menteri nak luluskan, yang sebenarnya macam dia nak bagi tahulah tentang Islam, tentang bahasa, tentang agama, sultan sebagainya. Oh, maka Perdana Menteri boleh buat sesuka hatilah. Sebab dah tak boleh menolak. Ni sini yang saya sebut malam tadi. Saya kata yang tak boleh menolak individu. Tetapi siapa kata parti tak boleh tolak? Sebab di dalam perjanjian tersebut tidak sebut tentang parti. Tidak ada repercussion tentang parti. Dia sebut kalau individu menolak, maka jatuh. Tetapi kalau parti menolak en bloc, tak ada isu. So kalau kata-kata ni cerita, Anwar takkan buat, tapi katalah tiba-tiba Perdana Menteri membawa satu usul. Dengan ini saya nak membatalkan, saya nak meminda undang-undang peruntukan perlembagaan keistimewaan orang Melayu, contoh. Tidak ada di dalam perjanjian tersebut mengatakan kalau satu parti, satu en bloc tarik, tidak menyokong kepada sokongan usul tersebut, maka mereka semua akan hilang kelayakan. Tidak ada. So therefore, dengan kata itu, takkan UMNO nak setuju. UMNO boleh tarik. Itu yang pertama. Dan kedua, tidak bersetuju adakah sama dengan berkecuali? Itu satu persoalan. Di dalam perjanjian itu, kita dah baca juga malam tadi, tengok live malam tadi, tidak ada sebut perkataan berkecuali. Dia hanya sebut tidak menyokong. Tidak ada sebut perkataan berkecuali. Dalam undang-undang kita boleh berkecuali. So jawapan dekat situ dah ada. Saya simpulkan. Yang pertama, perjanjian itu tidak ada kena-mengena dengan Muhyiddin Yassin. Perjanjian itu tidak ada kena-mengena dengan PAS. Perjanjian itu di kalangan mereka. Dan sesiapa yang nak mencabar, hanya ada di dalam kalangan mereka. So kalau dia nak sebut pendapat daripada segi whether is constitutional, berperlembagaan atau tidak, dia boleh bagi pendapat dia sebagai ahli Dewan Undangan, ahli Dewan Rakyat, sebagai bekas Perdana Menteri. Dia boleh bagi pandangan dia. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi adakah dia konstitusional atau tidak, berperlembagaan atau tidak? Yang boleh menentang keabsahan perjanjian tersebut adalah mereka yang berada di dalam perjanjian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, therefore, kerana dia memegang 2/3, dia boleh ubahlah perlembagaan sesuka hati. Tak juga. Kerana di dalam perjanjian itu, walaupun individu tidak boleh membantah, tidak ada yang mengatakan bahawa en bloc tak boleh membantah. Ketiga, tidak juga dikatakan bahawa individu tidak boleh berkecuali. Ataupun en bloc tidak boleh berkecuali. Dan kalau kurang daripada 23, 148, tetap tidak boleh dilaksanakan apa-apa pindaan perlembagaan. Jawablah.
Dah menjawab persoalan faham? Kan? Dah menjawab persoalan. So akhirnya tuan-tuan, dia nak pusing kat mana? Dia nak pusing kat mana pun dia tak boleh pusing lah. Sekarang ini mereka berada dalam keresahan. Plan mereka untuk nak menggagalkan kerajaan yang di-Pertuan Agong ini gagal. 19 hari bulan ni kita terus nyatakan sokongan. Kita ada 2 hari lagi tuan-tuan nak tukar profil. Takkanlah tukar profil pun tak boleh. Sikit je pengorbanan kita berbanding orang kat atas tu. Okay? Right. Sekian saja daripada saya. World Cup malam ni pukul 11 malam. Croatia lawan dengan apa nama? Morocco. Ramai yang suka lagu Casablanca tapi tak tahu Casablanca tu dalam Morocco. Dia bukan ibu negara dia. Salah saya lah. Casablanca tu dalam lagu Casablanca tu. Saya jumpa kawan saya Casablanca itu kan. Dia duduk tak jauh daripada Casablanca. Saya pendengarkan dia lagu tu, dia kata, "Ui, sedap lagu ni," dia kata. Saya tanya, ni bahasa Arab ke orang? Tak, ni bahasa Arab belah-belah yang lain. Bukan kita orang tak cakap macam ni. Tak apalah. Alright, sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.